video pemandangan dekat Sungai Kingkim. Sungai Kingkim yang sebenar, sebab Sungai Kingkim ni panjang. Dia ada sampai nak sampai ke laut tu, ada orang memancing kawasan tu. Jadi scene pertama ni saya nak menelusuri Sungai Kingkim dan menyorot kembali kes pencemaran Sungai Kingkim yang terjadi pada 2019. Memang mangsa-mangsa termasuklah sekolah saya, sebab dia sekali dia meruap gas tu, dia bergerak habis sekolah, start daripada sekolah ni, lepas tu sekolah ni, dan keadaan tu semasa tu sebenarnya saya waktu berpantang, anak saya baru nak masuk 3 bulan, saya masih berpantang lagi. Saya sangat sedih, saya menangis lah sambil saya tengok sekolah saya, murid-murid saya yang pingsan. Sorry. Okey, saya macam sedih sangat masa tu sebab saya pun lepas melahirkan anak, saya takut anak saya terhidu benda tu. Selepas saja saya tengok TV awal ni tentang pencemaran Sungai Kingkim, saya terus packing bag anak-anak saya sekali. So habis saya bekerja, saya bawa baby dengan anak saya pergi sekolah, saya ambil bawa balik dan saya pergi lari ke JB. Tu saya macam sorry kalau saya okey, dah habis. Tarik nafas. Okey, story yang kedua. So saya nak tunjukkan sebenarnya Sungai Kingkim yang bersih tu. Yang bersih lah kan. Okey. Yang seterusnya saya masuk scene yang kedua. Yang ni saya takut salah lah. Saya nak tanya, sebab tu saya cakap saya punya memang tak siap lagi. Okey, yang kedua adalah Loji Rawatan Air Sultan Iskandar. Saya berfikir untuk pergi ke sana sebab sebelum ni saya mengajar tajuk bab tingkatan 2, pembersihan dan pembekalan air. Saya akan tunjuk video pembersihan air yang sebenar melalui video lah. Sebab dalam topik sains tingkatan 2, dia ada beberapa fasa, dia ada penapisan, pengudaraan, penggumpalan, dia ada pengenapan, lepas tu pengudaraan. Dia banyak saya cakap tadi tu tak ikut turutan. Okay, jadi saya saya buka dalam video dan video tu memang ada dekat YouTube. Type saja Loji Rawatan Air Sultan Iskandar yang betul-betul juga berada di Pasir Gudang. Saya buka video tu dekat murid-murid saya tunjuk proses yang dilakukan terhadap macam mana air tu dibersihkan. Okey, lepas tu saya nak bawa penonton melihat loji rawatan air ni secara dekat menggunakan video saya sendirilah, sebab saya tak boleh ambil video daripada YouTube sebab copyright orang lain kan. Jadi saya nak create sendiri. Saya cuba tulis surat kepada pemilik orang yang berwajib tentang loji rawatan Sultan Iskandar ni. Okey, itu selama 1 minit lah. Yang tadi 40 saat, yang ini 1 minit. Okey, kemudian 50 minit yang seterusnya adalah saya akan temu bual pandangan daripada komuniti. Sebab saya mengikut pemahaman saya, BP ni kita kena jumpa orang di komuniti di kawasan setempat, betul tak? Kita kena tanya pendapat dia, sebab video ni akan kita buat video ni peringkat antarabangsa kan. Orang-orang daripada seluruh dunia akan tengok kita punya video. Kalau terpilih kan saya tak tahulah kan. Jadi saya nak tanya kepada komuniti. Sekarang ni pencemaran Sungai Kingkim tu berlaku dekat sungai yang tidak dihalakan ke loji rawatan air kan. Okey, kalau pencemaran tu berlaku dan air tu disalurkan ke loji rawatan air, apa yang berlaku adalah sama seperti di Selangor kan. Selangor selalu tak ada air, ataupun disebabkan bukan dia tak ada air. Sungai yang pergi ke loji tu tercemar dengan bahan kimia. Jadi saya tanya murid-murid lah, jika pencemaran berlaku di hulu sungai, apa yang akan berlaku, dan temu bual murid secara rawak. Saya nak tanya murid-murid, kenapa pentingnya kepentingan air bersih? Sebab pernah berlaku di bila saya tengok pasal VP ni, saya cari pasal air, saya temui laporan berita pada tahun berapa saya tak ingat, tahun yang terdekat lah, taklah lama sangat. Kematian 3 orang asli yang telah meminum air di sungai, telah ambil air di sungai dan minum. 3 orang mati disebabkan pencemaran logam. Jadi
Jadi saya pun nak tanya murid-murid, kalau berlaku sama seperti sekejap dekat situ saya dah start sikit, saya nak minta tolong nak bantuan macam mana saya nak buat video saya yang seterusnya. Yang ini saya buat 50 saat. Yang ini saya perlukan bantuan. Okey, saya last sekali. Okey, itu stop dulu. Saya perlukan bantuan dan seterusnya sebelum saya akhiri, saya nak pergi ke MPPG bahagian Indah Water. Saya baru dapat bil dekat rumah bahawa sistem kumbahan dekat rumah saya, kawasan Pasir Gudang ni telah diambil alih oleh Indah Water. Jadi air yang menjadi kumbahan dekat kawasan perumahan ni akan dirawat terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke sungai-sungai. Jadi saya sebab video ni kan pasal saya tak tahulah pemahaman saya, kita kena jumpa komuniti kan. Jadi saya nak tanya, boleh tak kalau saya nak pergi Indah Water dengan surat UTM ke apa ke, saya supaya dia layan saya kan. Saya pergi, awak siapa ni nak temu buah saya. Saya macam mana tu kalau saya nak pergi Indah Water, saya nak tanya, ataupun pegawai dekat MPPG, saya nak temu buah sikit tentang apa tindakan yang telah dilakukan di Pasir Gudang. Sebab Pasir Gudang ni kawasan yang penuh dengan bahan kimia, udara, masalah pencemaran udara, masalah dan masalah air, kumbahan. Okey, dan last sekali saya nak tunjukkan pemandangan mercu tanda Bandar Pasir Gudang dan kesimpulan yang dibuat tentang kepentingan pembersihan air, sanitasi dan kaitkan dengan SDG 6. Kalau dekat Pasir Gudang ni tak ada masalah air tak bersih sebenarnya. Saya cuba fikir ada masalah air tak bersih, tak ada. Air dekat Pasir Gudang ni sangat bersih sampai ke rumah, dan bila kita sampai kat rumah tu kita gunakan penapis air lah kan. Biasa kita akan gunakan penapis air. Jadi masalah untuk cari tentang kepentingan untuk pembersihan air tu saya tak ada. Jadi saya nak tanya, betul tak saya buat ni, idea saya ni, lepas tu minta tolong. Saya tak tahu betul ke tak. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Ada idea tak daripada yang lain? Okey, sekejap. Okey, boleh mulakan dengan scene 1. Share je tadi, share. Share semula. Okey. Sorry. Okey. Cantik ni kalau sekarang Sungai Kim Kim tu macam mana? Dah cantik Okey, sekarang ni banyak yang dilakukan pada Sungai Kim Kim. Saya tengok pada kawan-kawan saya pun dia pergi macam-macam program tentang Sungai Kim Kim. Ada daripada UTM juga, mereka share dengan saya macam-macam program. Contohnya penciptaan robot untuk membersihkan air, pertandingan mencipta robot untuk membersihkan sungai dekat Sungai Kim Kim. Lepas tu sekarang ni saya pun tak tahu, sebab tu saya kata saya nak pergi jumpa orang yang bertindak, orang yang berwajib tentang sungai. Saya nak tanya apa yang berlaku. Dan bila saya pergi, sebagai saya seorang cikgu yang tidak dikenali oleh sesiapa, jadi saya rasa macam, siapa awak ni kan? Siapa nak layan kita kalau kita tak kenal orang? Kita nak tanya ke, nak temu bual ke kan? Tu saya nak tanya, kalau boleh UTM bantu saya macam mana saya nak pergi ke Indah Water. Saya nak tanya, nak Indah Water atau itu untuk kumbahan. Untuk Sungai Kim Kim ni saya rasa kena pergi, dan saya nak kena explore dulu. Okey, kalau dari segi surat, memang kita tak keluarkan surat sebab JPNJ yang akan keluarkan surat. Kalau surat tu boleh digunakan, saya tak pasti. Sebab JPNJ yang akan buat surat lantikan, dan kemudian ada surat lantikan lah. Ya, memang ada. Tapi cuma JPNJ maklumkan, mereka akan keluarkan surat lantikan selepas tamat yang hari ni. Sebab nanti mereka ada ambil attendance. Daripada situ, mereka akan keluarkan surat lantikan. Okey, lepas tu scene 1 tadi, dia cantik lah. Okey, dia boleh. Cuma tu lah, ada tak mana-mana video ada semasa kejadian pencemaran Sungai Kim Kim? Yang tu kalau dalam berita memang ada. Tapi kalau gambar banyak kat sekolah saya boleh, kalau Telegram kan gambar-gambar masih ada. Video saya tak tahu. Gambar anak murid saya dipapah keluar masuk ke dalam ambulans tu, kalau dalam Telegram tu memang ada lah masa tu. Masa memang sedih lah hari tu. Saya ingat tarikh dia 13 April. 13 April. Dia mulakan tu dengan intronya macam kan, tahu kan yang dia buat gambar macam satu persatu stacking gambar history apa yang terjadi dekat Sungai Kim Kim. Kalau saya nak ambil daripada laporan berita, saya nak kena boleh tak kalau saya kena contact TV3 tu, saya kena email lah ya.
Saya tak pasti dia punya prosedur, tapi kalau boleh dapat baguslah. Sebab saya nak buat, sebab benda ni kan untuk dunia, betul tak saya faham saya, dia untuk antarabangsa, betul kan? Ya. Cuma ni boleh juga daripada berita dan mungkin boleh kontak mereka. Just kita maklumkan, kita ambil keratan je lah, maksudnya sikit lah part off. Dan kemudian kita akan, sebab dia memang ada kan dekat atas tu TV3 ke, TV berapa ke. So kita akan kekalkan lah copyright mereka. Saya akan cubalah, kalau tak boleh, kalau dia tak layan, saya mesej dia tak layan, saya tak ambil lah. Saya cuba buat sendiri dan kontak kawan-kawan. Boleh. Kalau tak dapat, gunakan kaedah daripada gambar-gambar, buat stackable gambar-gambar tu, dia boleh jadi dalam video juga. Ada kronologi dia tu, daripada gambar ke gambar ke gambar ke gambar yang lain. Itu pun cantik juga. Okey. Dan selepas tu bolehlah, masa tu mungkin bolehlah buat yang macam warna dia macam apa, nampak yang tu zaman dulu. Macam warna dia coklat-coklat. Thank you for the nampak idea. Macam apa, lighting dia, scene tu nampak macam tu zaman dulu. Kita buat macam video zaman dulu lah. Macam ada rosak-rosak sikit. Macam tu lah. Ataupun warna dia coklat. Kadang-kadang ada orang, kalau warna dia macam coklat-coklat sikit tu, dia macam zaman sebelum ni. Sebab gambar dulu kan, pernah tak gambar yang kita print warna dia coklat? Coklat lah. Okay lah. So, kalau yang baru, pasal tunjukkan Sungai Kim Kini. Sungai Kim Kini. Selepas tu, yang ni, lepas tu keduanya saya nak cerita pasal loji rawatan Sultan Iskandar ni related tak? Boleh. Tak apa. Maksudnya, boleh je tunjuk macam mana sebenarnya kita nak tunjukkan proses rawatan air tu kan? Boleh. Ni boleh, tak apa. Kemudian, temu bual adalah, ni temu bual komuniti yang terlibat kan? Yang ni itulah, yang ni saya start kat sini. Okey, so ini boleh bagi idea. Okey, kejap So, sebab tadi isu yang first, bolehlah tu, boleh. Yang first yang lama, lepas tu yang baru. Selepas tu berkaitan rawatan air. Lepas tu ada interview tentang rawatan air. Okey, boleh. Saya interview tentang kalau saya interview dekat rumah, pakai apa untuk minum, boleh ke macam tu? Boleh. Nanti saya fikir balik lah yang ini. Sebab buat sekejap je ni. Yalah, sebab kita maksudnya kita nak interview kalau penapis air lah, senang ceritanya. Kita tak guna penapis air. Apa yang kita tahu, kadang ada orang just guna yang kuku kowe je. Ada yang tak ada. Ada yang orang yang tak ada, apa dibuat kan? Dia panas cara lain lah. Masak banyak kali ke, kita nak dapatkan pengalaman mereka kan, daripada kehidupan mereka macam mana. Okey, sebab lagi satu, benda tu memang macam kalau kita punya orang-orang tua lah, mereka pun pandai juga merawat air dengan kaedah tu lah, masak beberapa kali, especially kalau nak buat air untuk baby. Kalau orang kan dia tak kasih air tu, kalau masak sekali, kadang dia kata tak cukup, masak air beberapa kali. Ada first time saya dengar. Tu boleh buat. Ada okey. Ada yang buat penapisan. Kalau orang tua-tua dulu macam yang ingat tak masa kita sekolah rendah kan, yang cikgu ajar batu kerikil, batu benda kan, saya nampak ada lagi. Ada lagi dia gunakan. Ada memang dibuat sekarang Orang tua-tua sebab dia belajar itu je kan yang dia belajar kan, sebab dia nak beli kowe ke semua kan macam mahal kan, lepas tu dia tak suka hutang. Jadi memang adalah, memang nampak. Kalau saya minum air dia memang kita rasa ada sikit payah, tapi kan okey lah effort dia kan. Okey. Bila interview kadang-kadang kita tak jumpa orangnya, tapi kita jumpa anak-anaknya. Anak-anaknya boleh ceritakan pengalaman bagaimana mak ayahnya buat penapisan air. Dan kadang yang digunakan tu masih ada, cuma dia tak gunakan lagi. Tu dah okey lah. Okey. Maksudnya macam tu. So okey lah ni. So next, scene 4. Yang ni, saya ni cita-cita tinggi sikit. Itulah ini. Kalau tak payah, tak payah. Dia bergantung. Kalau rasa Indawati nak layan, okey lah. Kalau tak layan, tak apalah. Ni seperti selingan je.
Okey. Sebab kadang-kadang bila kita sebut pasal tindakan ni, ada orang dia tapis-tapis sikit kan. Benda-benda macam ni. Itulah sebab sebelum ni tak ada pasal Rahsiaan kena jaga. Yang buruk tak boleh tedahkan. Sebenarnya saya ada satu cerita-cerita lagi. Saya nak cari orang asli dekat Pasir Gudang ni. Tapi tak tahu nak cari kat mana sebab saya tak tahu. Saya pernah dengar-dengar ada orang asli dekat Pasir Gudang. Nak tanya dia macam mana dia minum air dia. Tapi saya rasa Pasir Gudang ni orang asli. Ada eh? Jaguar, Sungai boleh lupa jaguar. Felda Mandus ada. Felda Mandus. Okey, terima kasih. Nanti saya. Sebelah dalam sikit dia dekat Sebab- dengan jalan dia off road sikit lah. Dekat kawasan Selibung tu senang. Rumah dia tu komplit tak? Macam Mandus. rumah korang komplit sebab dia macam dalam Felda tu ada rumah-rumah yang dibuat macam pondok macam tu je. Oh ya ke? Tapi, Sumber air dia orang? Sumber air saya tak pasti lah. Itulah yang saya nak tanya tu. Banyak betul cita-cita saya, itulah saya takut tak tercapai. Nantilah saya fikirkan sebab banyak masa Selibung lagi ada kan. Cikgu Syafiq kata Selibung Selibung. kan. Okey, terima kasih idea. So banyak idea. Kalau tak tanya tadi tak tahu kan. Sebab tu saya rasa macam nak tanya ni sebab tapi saya cakap lah memang storybook saya memang tak siap ni. Tak apa. Idea tu ada. Okey, for the last one saya nak tunjuklah sikit macam tadi Pasir Gudang sebab kita nak bagi tahu dekat dunia, betul tak? saya nak tanya betul ke tak betul kan? Lepas tu saya kaitkan dengan SDG 6 lah. SDG Boleh 6. baca tanda Pasir Gudang ni okey. Cuma baca tanda ni boleh jadi dia punya background je. Lepas tu ceritakan Tapi yang depan dia maksudnya ataupun boleh letak macam cadangan-cadangan, bukan cadangan lah, macam dia panggil apa ya, apa yang kita perlu buat sebenarnya, apa yang orang lain, yang penonton tu perlu buat supaya bagi memastikan air kita bersih, maksudnya macam tu. Kita nak cadangan lah juga, kepentingan dan cadangan ke macam tu lah. Okey, terima kasih. Tak apa dah, biar dia hanging macam tu. Lepas tu habis video dengan pertanyaan tu boleh lah. Saya ada satu cadangan. Saya pernah tengok satu video tu dia kata macam mana nak buat air tu bersih secara ringkas. Kita guna mask je. Tutup kat pipe tu dan dia akan filter. Mask kan memang filter kan. Okey, terima kasih atas Kalau idea. cikgu boleh cuba buat kat rumah, dan kita akan nampak kotoran-kotoran kat emas tu. Kalau kita tinggalkan beberapa minit, dia akan nampak kotoran. Boleh send Apa? satu video tu. Cikgu buat Satu inovasi lah tu. Boleh lah cuba kalau macam budak-budak tak ada duit kan. So pakai emas je lah. Dia ikat kat dia punya pipe air tu. Dan buka air tu dah bersih. Sebab emas kita kan filter 0, berapa mm kan. Oh, okey. Terima kasih. Okey, itu saja. okey. So terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Rahimah. Macam-macam idea. Bagus-bagus.